Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita boleh bersembang lagi, boleh duduk lagi. Pada yang bekerja, selamat bekerja. Kepada yang tinggal di rumah dengan urusan rumah sebenarnya satu kebaikan tazkirah online ini tidak semestinya pandang dan tengok, boleh dengar saja sambil bekerja, sebab benda biasa buat sambil buat kerja sambil kita mendengar. Tidak perlu tengok muka bunda ni macam mana hari ni, tertengok sikit-sikit tak apalah sebab kita kadang-kadang menghadap tugas dan kerja yang banyak. So saya faham. Bunda juga ingin mengucapkan kepada yang sudah pergi bekerja, mudah-mudahan mereka selamat kepada pasangan yang tinggal di rumah, doakanlah keselamatan dan kesejahteraan suami, doakanlah mudah-mudahan dia mendapatkan rezeki yang barakah, yang rezeki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dijauhkan daripada bukan sahaja daripada kerosakan ataupun penyakit fizikal, tetapi minta dijauhkan daripada penyakit rohani, minta dijauhkan daripada dugaan-dugaan ujian yang boleh menggugat amal soleh, menggugat iman dan sebagainya. Kita mesti saling mendoa antara satu dengan yang lain, dan sebagai satu pasangan orang yang hampir, maka kita perlu sentiasa mendoakannya. Bukanlah berarti kita mendoakan itu maka dia akan panjang umur. Tidak, itu semua di tangan Allah. Tetapi andai dipendekkan umur, maka doa kita dia pergi dalam keadaan beriman. Kita semua dan diri kita sendiri mahu pergi dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang diredai Allah, dalam keadaan yang sentiasa beriman kepada Allah. Minggu yang lepas kita bercerita tentang kematian. Itulah menginsafkan kita. Jadi kita tidak tahu bila kita pergi. Jadi kita yang pentingnya yang kita cari ialah kita pergi dalam husnul khatimah, sama ada kita pergi dalam keadaan umur muda ataupun umur tua. Istighfar dan istighfar, jangan berhenti. Istighfar dan istighfar. Kita manusia tidak terlepas daripada dosa, daripada salah dan silap. Sebab itu kita perlu beristighfar dan terus beristighfar.
pada para sahabat yang ada menonton pada pagi ini. Terima kasih banyak sentiasa mengikuti. Saya bonda dah scroll down Saya dah nampak beberapa nama yang memang follow sungguh Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah, sama-sama dirahmati, dan insya-Allah kita dipertemukan Allah di syurga. Itulah yang kita mohon, supaya kita sama-sama ke syurga Allah, sama-sama mendapat redanya, sama-sama sentiasa mengingati antara satu dengan yang lain Okey. Dalam tadabbur kita pada hari Selasa yang lalu, kita berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita supaya kita berfikir tentang kejadian kita. Dia kata dalam firman Allah dalam surah dalam ayat ke-58, saya ulang sikit saja Auzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitum ma tumnun. Apakah kamu tidak melihat, tidak fikir, tidak pandangan terhadap kejadian kamu yang berasal daripada setitik air dan membesar dalam rahim dan berubah menjadi manusia. Kemudian adakah Allah tanya kita dengan satu persoalan persoalan yang antum takhluqunahu. Adakah kamu yang menjadikannya? Am nahnul khaliqun, ataupun kami sebenarnya yang menjadikannya. Okey. Kemudian seterusnya ayat 60 Allah ingatkan tentang kematian. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Allah tidak akan lemah. Allah tidak akan dikalahkan. Walau bagaimanapun kita mempertahankan nyawa kita, tetapi nyawa itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada siapa yang terlepas daripada kematian, baik muda maupun tua, baik dia pemerintah, baik dia raja, baik dia orang biasa, semuanya akan menghadapi kematian. Kerana itu ketentuan Allah. Dan ayat ke-61 yang kita cuba baca hari ini, yang kita akan gali dan kita akan lihat sebentar lagi, iaitu ayat 61. Sambungan sebenarnya, wa ma nahnu bimasbuqin, kami tidak akan menjadi lemah. Sebab itu Allah kata, ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Ala an nubaddila, tidakkah, bahkan dikata bahkan daripada cerita daripada wa ma nahnu bimasbuqin itu, kami tidak akan kalah. Lalu Allah kata, kami berkuasa, boleh menggantikan kamu, an-nubaddila amsalakum, yang serupa dengan kamu, fima la ta'lamun, dengan serupa dengan kamu, tidak seperti, tetapi kelakuan tidak sama dengan kamu, dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian kamu tidak mengetahuinya. Maksudnya, kejadian kita hari ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh ubah. Di dunia pun Allah boleh ubah kejadian kita. Kan? Kita sihat walafiat begini, sehari dua hari, kalau Allah nak ubah bentuk kita, ada sebab-sebab dia nak jadikan, maka dia jadikannya. Tanpa sebab pun Allah boleh ubah. Tiba-tiba kita bangun pagi, na'udzubillah, muka kita jadi hitam. Kenapa? Begitulah sebenarnya kejadian-kejadian. Ada kan, kita lihat muka jadi merah, gatal dan sebagainya. Itu semua perubahan. Dan apabila Allah kata kami boleh ubah muka kamu, kalau kita lihat kejadian yang Allah jadikan kepada kita ini, berapa ramai manusia di dunia ini, tidak ada yang exactly sama. Tidak ada yang benar-benar sama. Maksudnya sampai tidak ada pembeza. Cuba anda lihat kenapa kita buat thumbprint, cap jari. Jari-jari kita ni tidak ada sama pun dengan sesiapa di dunia ini. Kalau kita kerja clock in, clock out tu pakai
pakai tamprin ni tak boleh hantar jari orang lain, tak boleh, walau macam mana pun, walau datangkan daripada mana, walaupun anak kita, bapa kita, adik-beradik kita, tidak akan sama urat jari. Agak-agaklah kalau satu kilang ataupun manusia yang mahu menjadikannya, pasti tidak mampu. Begitulah ya, satu bukti akli di mana yang menjadikannya itu adalah paling agung, paling bijaksana, maha mengetahui, maha berkuasa. Kita kata ada yang serupa. Ini juga penyerupaan, ini juga satu kuasa Allah. Ada orang kata wallahu alam, dalam dunia ini ada 7 manusia yang iras. Dia iras sahaja. Tak tahulah, tapi saya kadang-kadang jumpa orang, dia salah orang. Dia tegur-tegur, oh bukan ya, dia kata. Dekat kampung saya dulu pun ada wajah serupa. Yelah, kadang-kadang ada iras begitu, tapi tidak sama. Hatta kalau kita tengok twin, kembar, mukanya lebih kurang sama. Kalau kita iras yang kita kata dia ada iras serupa tu, ada, sebab kembar ni ada 2 jenis. Ada yang tidak serupa dan ada yang serupa. Itu pun kuasa Allah. Tidak semua kembar serupa. Ada iras. Ada yang langsung berbeza. Kan? Tetapi ada yang hampir serupa. Macam cucu bonda ni lah. Sampai sekarang tak kenal. Sampai sekarang tak panggil kakak, adik. Tak tahulah. Kadang-kadang tanya dia, awak kakak ke adik? Sebab memang mungkin boleh tahu. Tetapi bunda tak fokus nak tahu. Sebab maksudnya mudah saja, tanya je, awak ni kakak ke adik. Begitulah sebenarnya kita lihat, begitu pun kita boleh insaf bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kejadian kita, Masya Allah, Tabarakallah, yang berbeza-beza. Dan ada juga yang iras, tetapi mesti ada perbezaannya. Mesti ada perbezaannya. Kalau cucu kembar saya itu, mak dia kata suara dia pun lain, mah. Lain. Tapi saya tidak, benda tidak tahu. Macam benda katalah, benda tak fokus untuk tahu. Sebenarnya benda ni, kalau kita nak tahu suatu benda tu, kita kena fokus. Doa pada Allah supaya kita tahu. Tapi memang fikir benda tu tak penting kot. Jadi, tidaklah berusaha ke arah itu. Kadang-kadang saya dulu ada pelajar yang kembar macam tu juga. Saya panggil nama dia, nama kembar dia. Macam tu. Jadi, benda rasa susah, malas nak fikir. Kadang-kadang kita ni ada benda yang kita rasa tak payah fikirlah. Pilih benda lain banyak sangat nak dipikir. Okey. Tetapi apa sebenarnya yang bunda nak bawakan ialah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dalam kejadian manusia. Kalau kita kata memang tabiinya kembar itu seiras, tidak. Ada yang tidak seiras. Kita tak boleh kata dia tabi'i. Ada yang tidak seiras, malah berbeza sangat-sangat. Sangat berbeza. Kadang-kadang seorang hitam, seorang putih, kadang yang tinggi rendah tu memang biasalah. Begitu juga dari segi tingkah laku. Kadang-kadang ada yang sama, lebih kurang. Kadang-kadang ada yang satu lebih dominan, yang satu ni kurang. Kita, itu kuasa Allah. Dan kita yang pentingnya sebagai, kalau kita dapat anak kembar, kita sebagai pendidik, mendidiknya sama sahaja. Maksudnya tidak ada perbezaan di antara satu dengan lain, kerana kita mesti berlaku adil kepada mereka. Sebab itu Allah peringatkan, kalau kami nak ubah kamu, kami boleh ubah kamu, wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Dan kami jadikan kamu daripada apa yang kamu tidak tahu. Kalau kita baca daripada tafsir, ada juga mengatakan bahawa apa yang diceritakan oleh Allah ini adalah kejadian di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Setelah kiamat, kita dibangkitkan semula. Kita dah baca kan, kita akan dibangkitkan semula. Ini daripada awal surah sudah ada peringatan bahawa bagaimanapun hancur leburnya kita akan dibangkitkan semula. Sampai kepada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kita boleh
tukar, malah kalau nak tukar dalam bentuk haiwan pun boleh, bentuk manusia pun boleh. Malah di dalam tafsiran ada penafsir mentafsirkan bahawa ini yang sebab benda sebut tadi, nak wajah cantik tak? Sebab dikatakan bahawa orang beriman dibangkitkan dalam keadaan dalam tafsir mengatakan huyajmalul mu'min bayadu wajhahu, dicantikkan orang mukmin itu dengan putih bersih, masuk pula dengan putih bersihnya wajahnya. Kemudian selepas itu pula dikata wa yuqabbihul kafiru bisawadi wajhi, yujammil al-mu'minu bayadu wajhahu, dicantikkan di, maaf ya putus-putus ke sebab saya tengok ada macam tak berapa ini saya punya telefon. Harap okey fayujammil wajhahu fayujammilul mu'min wajhahu, mukmin itu dipercantikkan wajahnya dengan memutihkan, memberikan mukanya putih bersih, dan diburukkan wajah orang kafir bisawadi wajhihi, dengan hitamnya muka mereka. Sebab itu qauluhu ta'ala fima la ta'lamun, perkara yang kamu tak tahu. Kita tak tahu dekat annahu bentuknya macam mana, itu kita tidak tahu. Tetapi Allah boleh ubah bentuk wajah kita. Kalau kita menginginkan wajah kita cantik di akhirat, kita jagalah amalan kita. Mudah-mudahan kita dicantikkan Allah di akhirat. Ingatlah akhirat itu kekal. Saya selalu terfikir, mungkin Bonda pernah cerita, kadang-kadang terfikir bila melihat wanita tidak mau solat kalau berjalan, sebab tidak mau berwuduk. Kerana katanya kalau berwuduk ni banyak benda nak dibasuh muka, kemudian pakai krim semula sebab nanti kalau keluar kena, dan macam-macam lah menjadi permasalahan. Cuba bayangkan, you menjaga, kita ni menjaga keindahan, kecantikan kulit muka kita di dunia. Kenapa tak maaf ada masalah tak saya punya line ini? Sebab saya tengok sekejap dia pusing macam ada masalah. Saya guna telefon sebab saya rasa telefon ni lebih bagus lainnya ada berbanding dengan laptop. Sebab laptop saya tu lagi meragam kalau internet dia. Wifi ni pun Unify ni kadang-kadang juga bagus, kadang tidak bagus. Kita cubalah okey. Okey. Ada yang kata okey. Okey lah tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Balik semula. Saya nak cerita bagaimana kita menjaga kulit wajah kita di dunia ini. Kita jaga, yes, memang kita kena jaga. Tetapi kalau sehingga kita meninggalkan kewajipan kita untuk bersolat, itu satu masalah besar. Kita tanya diri kita supaya kita ingat adakah saya mahu cantik di dunia sahaja atau saya mahu cantik juga di akhirat? Sebab itu sebenarnya bukanlah perlu sangat kita bermakeup tebal. Sebagai seorang Muslim, makeup kita tak perlu tebal. Makeup yang mudah dibasuh dengan air. Kalau kita rasa tidak berapa selesa untuk keluar tanpa memakai krim, pakailah sekejap. Tidak ada masalah pun. Saya rasa kalau kita nak pakai tu 10 minit, tak sampai 10 minit, 5 minit, tak siap. Tapi kalau kita membuat alasan, maka nanti di akhirat, bagaimana agaknya bentuk wajah kita? Bagaimanalah kalau Allah kata kepada kita, wajah kamu inilah yang kamu sayang-sayang sehingga tidak mahu menyembah aku. Sebenarnya tak ada dalam mana-mana hadis yang cakap ni, benda yang berikan. Boleh jadi kalau Allah, bagaimana, saya persoalan benda ni, bagaimana kalau Allah sebut,
Kamu di dunia ni sayang sangat muka kamu, bedak kamu yang tidak boleh, makeup kamu yang tak boleh dihilangkan sehingga tidak sujud pada aku, tidak menyembah aku, maka kelak di akhirat bagaimana? So itu tanda keimanan sebenarnya. Sebab dia sebut di sini yang beriman akan diindahkan wajahnya. Kita yes, setiap kali live saya pun dah sebut, yes kita orang Islam dan kita rasa kita beriman. Tetapi bukti keimanan kita di mana? Kalau kita solat pun, kita mengambil keputusan lebih sanggup menjaga makeup kita, lebih sanggup menjaga krim muka kita daripada menyembah Allah. So, iman kita di mana? Iman kita di mana? Jadi, ada beberapa kaedah ya sebenarnya untuk menjaga diri ni. Selain daripada yang pertama tadi, kita menasihatilah ya. Termasuk bonda juga, ingatkan diri sendiri pun bukan baik sangat, tetapi perlu ingatkan diri sendiri. Kalau berpergian atau pergi ke mana-mana dan kita perlu melalui waktu, maka sediakan makeup yang mudah. Maksudnya mudah pakai, tak krim gitu, keluar lepas solat. Tak ada masalah. Tak adalah kata kita kalau tak pakai krim nanti muka rosak lah, inilah. Itu di tangan Allah. Keindahan wajah kita dunia dan akhirat di tangan Allah. Ada orang sebenarnya, kita lihat tak ada kurang apa-apa pun. Hidung mancung, kulit putih, mata galak, bibir pau dilayang. Belum tentu cantik. Oh, semua orang melihat dia cantik. Itu di tangan Allah. Cita rasa manusia dalam hati untuk mengatakan orang itu cantik, orang itu manis, orang itu begitu, begini, suka melihat, rasa kalau lihat tu rasa hati tenang, itu Allah yang gerakkan hatinya. Bukan kita yang gerakkan hati orang supaya tengok kita cantik, sampai kita bermakeup tebal-tebal supaya orang tengok kita cantik. You makeup lah tebal mana pun, kita pun tengok sekali, tengok alamak teruknya. Makeup dia tebal sangat. Dah, mungkin ada orang lain yang suka tengok, tak apalah, tapi tidak ramai. Begitulah. Dan apa yang kita mahu, apa yang kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kalau kita makeup pun bukan makeup untuk suruh orang tengok kita cantik. Nampak tak? Kalau minta suami kita tengok cantik, itu niat yang baik. Tetapi ialah supaya kulit wajah kita terpelihara demi kelangsungan kita bersama dengan masyarakat. Satu lagi, orang tidak memandang kita terlalu serabut. Jadi kita berdoa, ya Allah, supaya orang semua tengok saya tenang hatinya, tidak benci kepada saya, tidak lari daripada saya, kerana kami mahu bermuamalah dengan mereka kerana-Mu ya Allah. Itu sebenarnya ada niat dalam hati kita. Bila kita ada niat begitu dalam hati, Allah sambungkan dengan hati orang lain. Allah akan gerakkan hati orang lain supaya tenang, sihat melihat kita. Terutamanya bagi kita yang bekerja, berhubungan sesama manusia. Mengajar contohnya. Kita nak pelajar, kita tenang melihat kita. Kita sebagai jaga kaunter, orang datang jumpa kita, tak perlu kita make up tebal-tebal, tapi kita niat dalam hati, mudah-mudahan saya pakai ni serba sedikit sahaja. Allah, tenangkanlah hati orang yang datang jumpa saya, riangkanlah hati mereka selesa berurusan dengan saya. Tak salah, sebab itu kerja kita. Kemudian kita kata pula, tapi kalau kita niat supaya berlainan jantina itu, kalau lelaki tengok saya, hatinya terpikat, itu masalah besar. Dosa yang sangat dosa. Tahu nak cerita sampai saya sebut dosa yang sangat dosa. Tapi ada orang selalu sebut, kita ni bermakeup untuk keyakinan diri. Betul tak? Bermakeup keyakinan diri bukan makeup yang melampau. Tapi makeup yang sederhana. Maksud makeup di sini bukan pakai 3-4 jenis tu ya. Pakai yang kalau kita berwuduk tanggal. Sebab sekarang ni ada orang cakap, makeup ni mesra wuduk. Ustazah, saya pun duk belik mesra wuduk, saya tengok muka dia. Dia pun pergi ambil air semayang, makeup tu ada lagi. Dia beritahu
ni dia masuk ke kulit. Bagaimana dia nak masuk kulit kalau makeup kita ada lagi? Saya tak tahulah. Mungkin ada kaedah lain, nak cari saintis lah untuk mengatakan bahawa makeup itu sampai ke kulit walau makeup itu ada lagi. Pada saya, selagi makeup itu nampak ada, so bagaimana dia sampai ke kulit? Tapi kalau dia kata mesra wuduk, Ustazah, dia kalau basuh aja air terus tanggal, yes, itu yang saya terima. Itu yang betul. Itu yang kita pakai. Bukan mesra wuduk itu basuh-basuh tak tanggal. Dia kata boleh pakai daripada pagi sampai petang tak payah pakai lagi. Mesra wuduk. Sangat pelik mesra wuduknya. Kerana tak tanggal. Tidak hilang. Belum lagi pakai maskara yang nak sampaikan air ke kelopak mata tu tak boleh. Itu tak payah cerita lah. Kita tak adalah pakai sampai pakai tak tahulah nak sebut banyak perkara-perkara yang kita mahu sangat mengindahkan wajah kita di dunia. Kadang-kadang kita memburukkan lagi ada. Jadi sebab itu kita sebagaimana kita mohon doa hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, termasuklah cantik di dunia dan cantik di akhirat. Makeup lah juga di dunia, tetapi makeup yang serba sederhana dengan tujuan yang Bunda sebutkan tadi. Ingat bila kita makeup, baca bismillah, insya-Allah kalau kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kita tak akan buat yang melampau. Sebab kita mula dengan nama Allah. Kita ingat kalau aku buat melampau ni, Allah izin atau tidak? Allah benarkan atau tidak? Sekejap lagi saya ni nak keluar. Lalu waktu zuhur. Dan tidak boleh jamak salat saya. So, saya tak boleh pakai tebal. Sebab saya nak ambil air semayang. Berbeza kalau anda kata anda nak keluar pukul 12. Mungkinlah kot boleh simpan wuduk. Tapi hati-hati. Kadang-kadang 1 minit, 2 minit pun wuduk kita boleh hilang dah. Tiba-tiba nak terbuang air, tiba-tiba nak itu, nak ini, lepas tu kita kata kita dah wuduk. Tak boleh. Jadi pakailah yang serba sederhana. Insya-Allah Allah serikan wajah kita. Allah serikan wajah. Ambil wuduk siap-siap dari rumah. Berseri insya-Allah. Berseri dan berseri. Baca istighfar, baca bismillah, baca Fatihah. Lepas tu ambil air semayang, doa pada Allah. Semoga orang senang hati melihat kita. Tidak rasa benci, tidak rasa marah, tidak rasa ini. InsyaAllah, muka kita tenang, bahagia orang tengok kita. Rasa tenang, rasa sejuk. Kadang-kadang kita tengok orang rasa ada. Lagi-lagi kalau makeup sudah terlalu macam dah digarang ke, jadi celaknya terlalu tebal, matanya menjadikan kita rasa tidak selesa. Ini yang perlu kita pelihara. Mudah-mudahan Allah cantikkan wajah kita di akhirat. Sebab itu, sebenarnya kita digalakkan berwuduk sentiasa. Jangan tinggalkan wuduk. Wuduk itulah yang akan mencerahkan wajah kita. Bukan mencerahkan kita bukan saja di akhirat tetapi di dunia. Apatah lagi di akhirat nanti apabila Allah kata ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Tak tahu. Jadi kita doa, ya Allah, kita berwuduk ni mudah-mudahan Allah cantikkan wajah kita di akhirat dengan amal kita. Kita tahu kalau kita pergi mana-mana, kita mesti ada wuduk. Kalau kita dah terbatal di tengah jalan, itu kemudian cerita. Jangan pula asyik gaduh. Saya suami saya suka gaduh. Gaduh-gaduh main lah. Gaduh-gaduh gurau. Tak boleh. Tangan Bunda ni suka pegang tengah kat kereta tu kan. Ada tak? Mesti ada yang serupa dengan Bunda. Lepas tu tersentuh tangan dia. Batal wuduk. Saya pun fikir. Macam tak ada air je nak ambil air semayang. Kita dah tersentuh dia marah kita pula. Kita pun fikir wuduk kita tersentuh juga. Melainkanlah kalau kita mengambil mazhab pandangan mengatakan bersentuh tidak batal. Tetapi alangkah baiknya kalau kita tersentuh, jumpa masjid, singgahlah solat, buat iktikaf di masjid, berwuduk lagi. Adalah wuduknya. Mudah-mudahan kalau kita mati dalam perjalanan, kita mati dalam keadaan berwuduk.
kita nak raya haji ni, nak balik kampung semua kan. Di rumah, di mana-mana pun begitu. Biar sentiasa ada wuduk. Contoh kita pergi kerja, pagi kita ambil wuduk. Kalau ada waktu rehat, membolehkan kita solat duha. Kalau kita belum solat duha di rumah lah, wuduklah lagi, solat duha. Mungkin bersambung sampai ke zuhur, kita wuduk lagi. Jangan sayang sangat makeup tu. Cari makeup yang pak gitu je. Mudah panjang sedikit hari ni Bonda cerita pasal makeup. Mungkin dia berkaitan dengan wajah yang Bonda ceritakan tadi. Kerana kita nak wajah kita cantik di dunia. Ingat ya, ulama tafsir mengatakan bahawa nunsyi'akum, maksud kita akan dibangkitkan semula fima la ta'lamun, dalam keadaan kita tak tahu. Dan ada pandangan yang mengatakan bahawa orang mukmin itu akan dibentuk semula dengan muka yang putih bersih. Mukminkah kita? Berimankah kita? Tanyalah diri kita sendiri. Sejauh mana iman kita kepada Allah? Kalau hanya kerana makeup saja kita tidak solat, iman kita tu goyah namanya. Kemudian kita tak mahulah kedudukan kita tidak cantik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat yang ke-62, auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad alimtumun nash'atal ula falaula tazakkarun. Dan sesungguhnya dia kata walaqad alimtumun nash'atal ula, kami telah beritahu kamu kejadian kamu yang mula-mula. Falaula tazakkarun, kalaulah kamu tidak mengetahuinya. Okey. Dia kata qad alimtumun nash'atal ula, aku telah mengajar kamu, memberitahu kamu kejadian kamu yang mula-mula. Ada ayat mengatakan, saya tak ingat pula surah berapa, manusia itu dijadikan daripada asalnya nutfah. Saya dah cerita dah sebenarnya minggu lepas ni. An-nutfah, summa alaqah, kemudian dijadikan alaqah, summa mudghah, kemudian dijadikan daging, kemudian dijadikan tulang dan ditiupkan roh. Dah ajar dah. Dah beritahu dah. Allah dah beritahu kita sangat-sangat tentang ayat, tentang kejadian kita. Tetapi kita selalu lupa. Sebab itu Allah kata falaula tazakkarun. Ada baiknya kalau kamu ada baiknya kamu mengingat, percaya dan yakin bahawa kalaulah Allah mampu menjadikan kita daripada tiada kepada ada, maka Allah juga boleh membangkitkan kita yang memang telah ada dan dimatikan. Faham tak maksud benda ni? Dulu kita tak ada langsung. Allah jadikan setitik air, mani. Kemudian dia jadikan darah, kemudian jadikan daging, kemudian jadi tulang-tulang dan sebagainya. Maksudnya daripada tiada langsung bahan sehingga ada. Bukan macam buat kek you ada tepung, you ada baking powder, you ada telur, ada gula, bahan semua ada. Tinggal cantum-cantum jadi kek. Tapi Allah menjadikan manusia daripada tiada langsung bahan. Allah jadikan semua bahan-bahan itu. Kita ni buat sesuatu daripada bahan yang Allah dah jadikan. Okey. Kalau itu Allah mampu, mengapa kita tidak mahu percaya bahawa kita akan dibangkitkan semula? Seperti ini ditujukan pada orang yang ingkar lah. Tapi benda sering ingatkan kita jangan bangga, kita jangan rasa selesa sangat untuk mengatakan bahawa kita yakin dengan kebangkitan semula. Memang kalau tanya percaya tak hari kiamat, semua orang percaya. Percaya tak kita akan dibangkitkan semula? Semua orang percaya. Percaya tak bahawa kita akan dihisap nanti di akhirat? Semua orang percaya. Tetapi apakah perbuatan kita menunjukkan bahawa kita percaya bahawa kita akan dibangkitkan semula? Sebab itu Allah tekankan banyak kali dalam banyak ayat Quran. Mudah-mudahan kita termasuk benda ingat. Falaula tazakkarun, ingatlah.
Allah jadikan kita daripada tiada. Mudah saja Allah nak bangkitkan kita semula kerana kita memang telah ada. Cuma mati, atau mungkin tulang belulang kita haja yang tinggal atau apa, tapi kita pernah ada. So tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia boleh menjadikan daripada tiada, maka lebih, orang Indonesia kata lebih gampang lagi, lebih mudah lagi menjadikan daripada benda yang memang telah ada. Okey, itu tentang kejadian manusia. Allah sebutkan banyak kali supaya kita ingat, supaya kita sentiasa yakin, sentiasa percaya bahawa hari akhirat, bahawa hari pembalasan, hari kiamat pasti berlaku. Dan kita tidak boleh lupa perkara tersebut. Sama ada kita senang, sama ada kita susah, kita mesti ingat yang itu. Kenapa benda tersebut sama ada kita senang atau susah? Kebanyakan manusia ingat Allah ketika dia susah. Ketika dia banyak hutang, dia ingat Allah. Ya Allah, jauhilah saya daripada hutang. Ya Allah, ringankanlah beban hutang saya. Bila sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit. Anak sakit, ya Allah, sembuhkan penyakit. Ketika sihat, ketika ada, kita doa ke tak? Kita ingat ke tidak? Kita beramalkah tidak? Sebab itu, benda selalu ingatkan diri sendirilah. Bila kita sihat, bila kita sakit, memang kita fikir, mungkin kesilapan besar saya ini, bila saya sihat, saya kurang beramal. Lalu Allah sakitkan supaya kita ingat, sekarang aku dah susah untuk beramal. Contoh, sebenarnya benda ni payah nak duduk lama. Tapi Alhamdulillah diberi izin oleh Allah, 1 jam duduk ni boleh tahan lagi. Tapi dah dalam 2-3 minggu ni saya ada masalah sikit. Of course bila dah duduk ni, sekejap lagi baring terus sampai malam. Tunggu orang panggil makan, baru makan, bangun solat saja. Sebab tak boleh duduk lama, pinggang sakit. Ketika itu baru fikir, ya Allah, aku kurang mengaji ketika aku sihat. Tidak duduk menghafal supaya mudah bila saya baring saja saya boleh baca dengan hafalan. Betul tak? Bunda selalu fikir begitu. Kenapa? Kenapa Allah uji kita? Kerana kita selalu lupa. Kita manusia ni alpa. Sifat pelupa kita, nama pun Anas, tu maknanya lupa. Maka Allah ingatkan, bagi kita ujian, bagi kita peringatan supaya kita ingat. Jadi sebab itu bunda kata, kita ingat Allah, ingat akhirat, ingat kiamat, baik kita senang maupun kita susah. Jika senang, kita lambat-lambatkan solat. Jika sakit, sebab tak buat kerja, duduk aja, ingat pula waktu. Kan? Kadang-kadang itu menjadikan kita syukur sakit. Kalau tak sakit ni, entah ke mana-mana dah perginya. Jadi kepada yang sihat-sihat ni, semua sahabat yang dikasihi Allah, sahabat syurga yang bakal ke syurga, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Amin ya Rab. Ingatlah kejar waktu solat di awalnya. Dah sakit nanti susah. Kadang-kadang sakit ni punya susahnya nak berwuduk sampai kita boleh jamak solat kita. Sebab nak bangun solat, bangun tu sakit. Ni tuan-tuan dan puan-puan, sahabat sekalian, nampak saya macam sihat kan? Tapi ini duduk sila ni, kaki kalau saya gantung dia sakit. Sebab itu kalau jalan nak pergi bilik air, kadang-kadang sakit kan? Jadi kita pun fikir, sekarang ni saya sakit nak jalan. Tapi Alhamdulillah, syukur masih boleh lagi berdiri, solat, boleh rukuk, boleh ni. Kadang-kadang rukuk tu yang menjadikan saya rasa tulang-tulang tu boleh bergerak, boleh ada regangan. Dan kita bila sakit tu terus nak duduk saja. Cuba fikir macam mana supaya kita boleh berdiri, boleh bergerak. InsyaAllah kita boleh bersemayang dengan baik. Okey, bagaimana saya pergi berjalan ke situ tadi? Okey,
sekarang ini pindah tajuk, bukan pindah tajuk, maksudnya Allah sebutkan perkara lain lagi yang kita boleh fikir. Kita fikir tadi diri kita, fikir tentang hari kiamat tadi. Afara'aitum ma tahrusun. Tidakkah kamu lihat, dia kata. Afara'aitum ma tahrusun. Tidakkah kamu lihat apa yang kamu tanam? Saya rasa sebelum sampai ayat ini, Bunda dah sebut dah hari lepas. Kalau anda bercucuk tanam, ni kadang-kadang orang belajar sains. Cikgu-cikgu sains ni dalam masa PKP saya tengok ada yang buat aktiviti, suruh pelajar dia tanam pokok. Lepas tu suruh tengok. Kita ambillah kesempatan dia mengajari sains, kita mengajari segi kuasa Allah. Afara'aitum ma tahrusun. Tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam? Kalau kamu tanam, tanam tu adakah mestinya tumbuh? Saya ada tanam tiga pack kat situ. Satu je pot tepat. Punya banyak biji terung saya terabur-terabur tu. Hidup satu. Hidup apa lagi satu pokok juga. Yang lain-lain semua tak hidup. Agaknya tangan Bunda ni panas. Orang cakap lah. Tetapi sebenarnya ialah Allah tidak mahu menghidupkannya. Bukan masalah tangan kita panas ke, tangan kita sejuk ke. Ada hikmahnya kenapa Allah tidak tumbuhkan. Mungkin Allah mahu saya menanam lagi, rajin lagi, tengok selalu. Kadang-kadang kalau orang cik abang tak tolong siram, tak bersiramlah dia. Macam mana nak tumbuh? Kan? Jadi kita ingat Allah tu. Dia kata, afara'aitum ma tahrusun. Kamu tak tengok ke kalau kamu tanam tu? Kamu yang paksa tek bagi dia tumbuh macam kamu jahit ke, macam kamu. Tak. Sebab tanaman itu suatu yang mengembang tumbuh, dia Allah yang tumbuhkan. Kalau kita tengok, kita perhatikan tumbuh-tumbuhan itu, mula-mula dia naik macam batang dia lembut saja, macam batang tauge kan. Kita boleh patahkan dengan mudah sahaja. Begitulah dia membesar dan menua dan berbuah. Sehingga dia menjadi keras, kemudian berbuah. Pernah tak cerita dengan anak-anak yang tanaman pokok tu? Sebab saya selalu bawa cucu. Cucu tu 3 tahun tak boleh lagi cerita macam tu. Paling-paling Bunda cerita, okey kita tanam, nanti kita tengok dia tumbuh ya. Susahlah nak cerita nanti Allah tumbuhkan. Dia tahu nak sebut Allah tumbuhkan. Macam kita kata, gelap tak usah pergi sana. Tak takut, dia kata Allah kan ada. Tak apa, itu kita boleh ajar. Mudah-mudahan nanti lama-lama dia masuk dalam pemikiran dia. Macam bila tak tumbuh, dia tanya, ni tumbuh ni tak? Ya, sebab ini Allah tak mahu tumbuhkan. Allah tak bagi tumbuh. Nanti mula-mula dia memang tak faham. Lama-lama nanti sikit demi sikit kita masukkan dalam pemikiran mereka, mereka akan faham. Lagi-lagi kalau yang berumur 10 tahun, 7 tahun tu kita boleh bercerita tentang kuasa Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan. Sebab nanti takut kita ni sampai tua tidak fikir tentang kejadian itu. Tidak fikir menyebabkan kita tidak kuat iman. Saya sebut tidak kuat sebab iman tu ada pertambahan, ada perkurangan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil amal wa yanqus bil amali sayyi'ah. Iman kita bertambah dengan amal baik dan berkurang dengan keburukan. Keburukan itu termasuk dalam meninggalkan perkara yang wajib. Keburukan yang lain-lain. Saya sebut lagi, mengumpat, mengata, mencela, menghina. Semua tu boleh mengurangkan iman. Sebab itu kita tak mahulah dia sentiasa berkurang. Kita mahu yazid, bertambah, tidak mahu berkurang. Sebab kita dah tahu tadi balasan orang beriman itu cantik di akhirat. Kita tak mahu yang kus lama-lama hilang. Iman kita hilang. Sikit-sikit macam duit juga. Tinggi besar bukit pun kalau hang ambil tiap-tiap hari habis juga. Iman pun begitu. Kalau kita rasa kita beriman tapi sikit demi sikit kita langgar perintah Allah, lama-lama iman kita menipis dan
kita tidak, seolah-olah dia tidak beriman lah. Kalau kita boleh berbohong, kita tahu bohong itu dosa, maka itu adalah mengurang tanda-tanda bahawa iman kita tidak kukuh, termasuklah tidak percaya adanya hari pembalasan. Allah sebut tadi, afara'aitum ma tahruzun a antum tazra'unahu. Adakah kamu yang menumbuhkannya? A antum tazra'unahu, adakah kamu yang tumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu? Am nahnu zari'un, ataukah kami yang menanamnya? PKP yang lepas sampai nursery kehabisan tanah nak untuk tanaman, kehabisan benih punya, ramainya orang bercucuk tanam. Kalau kita pergi nursery tu sampai macam kalau pergi pasar raya yang ada sale, itu manusia berubah-ubah. Jadi saya nak beritahu sebenarnya kenapa benda sebutkan itu. Kita menanam tu boleh menambahkan iman kita kepada Allah kalau kita gunakan dengan berfikir. Sebab Allah yang tumbuhkan. Sebab itulah kalau kita menanam apa sahaja, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, tumbuhkanlah pokok ini, jadikanlah dia subur. Kan? Tapi kalau Allah tidak hidupkan, itu ada sebab dan ada hikmahnya. Bukan kerana tangan panas atau tangan sejuk. Mungkin malas macam benda ni, mungkin penyakit pun ya jugalah. Sebab kalau sihat tu rajin juga pergi menyiram pokok, simpan air ikan, air beras, pergi siram jadi baja. Itu semua. Yang paling afdalnya, yang paling baiknya kalau menanam, kita ingat antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah yang tanam. Ini sebenarnya Allah nak buat bukti bahawa Allah ada kuasa. Tapi saya bonda sebut ini, terlanjur sebut ada cerita pasal tanaman ini. Kita ni kalau tanam pokok nak subur, kita niat pada Allah, mudah-mudahan ya Allah tumbuhkanlah tanaman-tanaman ini. Apabila dia tumbuh berbuah, jangan bakhil, sedekah bagi ke orang, jiran-jiran, orang siapa-siapa saja yang bersuka dengan buah-buahan itu. Sebab ada juga orang tak suka kalau dia kata, saya tak makan buah ni, jangan bagi. Kita tanya siapa yang suka, kita beri. InsyaAllah Allah akan kembang biakkan tumbuh-tumbuhan itu. Allah akan suburkan. Allah akan jadikan dia lebih baik lagi. Kalau buah-buahan, contohlah buah sawit, kita tak boleh makan gitu je. Kita jual dan kita boleh sedekahkan harganya. Kita boleh infakkan harganya. InsyaAllah Allah bagi dan tambah. Sebab itu kalau kita tanam saja, kita niat, ya Allah, saya tanam pokok ini. Ya Allah, berikanlah dia subur, berhasil, supaya dapat saya bagi-bagi kepada orang lain. Kita buat apa sahaja, cuba kita doa yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah berikan yang baik-baik. Allah berikan, kita tak mampu nak tumbuhkan pokok-pokok itu. Allah yang tumbuhkan. Kadang-kadang dia tumbuh subur, tengok 2-3 hari dia layu, tak pasal-pasal. Kita pun tak faham layunya kenapa. Memang mungkinlah dia dimakan oleh binatang dan sebagainya. Tetapi kita perlu sentiasa beringat kepada Allah. Itu hikmahnya kadang-kadang tidak jadi. Tapi di sini dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mahu menguatkan lagi bahawa Allah mampu menghidupkan kita kembali. Sebagaimana Allah mampu menumbuhkan tanam-tanaman yang tak sanggup kita buat itu, yang tak sanggup kita tumbuhkan itu, yang bukan tak sanggup, tidak mampu, tidak mahu, sanggup tu lain. Tidak mampu menumbuhkan, tidak ada upaya untuk menumbuhkan. Awak letaklah duit berjuta dalam tu, tak akan tumbuh jadi pokok. Kita tidak, kekayaan kita tidak akan mampu menumbuhkan pokok. Nanti ada pula yang jawab, boleh beli benda yang cantik bro, boleh beli benda, boleh beli tanah yang cantik, boleh ni. Yes, boleh. Tetapi
jaminkah kita kalau kita semua beli yang elok-elok itu akan tumbuh? Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menumbuhkan. Sebab itu kalau kita tengok kebun tanaman pokok kesian kadang-kadang kita tengok pekebun mereka beli benih mahal, kemudian tiba-tiba datang ribut, tumbang semua. Datang malapetaka, musuh-musuh daripada makhluk-makhluk pemangsa, tak kiralah ulat ke apa ke, boleh mati. Itu semua kuasa Allah. Di situ Allah menunjukkan kuasanya. Lalu kita perlu yakin bahawa kuasa Allah mengatasi atas segala-galanya. Kita hanya ada usaha dan kita mampu berdoa kepada Allah saja. Kemudian ayat yang ke-65, lau nasha'u laja'alnahu hutaman. Kalau kami mahu, Allah kata, kalau kami kehendaki, sudah tentu kami jadikan tanaman itu hutama, yang kering, hancur. Fazaltum tafakkahun. Maka dengan itu tinggallah kamu dalam keadaan hairan, menyesal. Bunda dah sebut dah tadi. Kita tanam pokok, Allah berkuasa kalau nak jadi dia kering. Pernah tak lihat ada musim orang kita nak beli pisang, ada orang kata pisang abu, ada orang kata pisang kapas. Tapi saya ingatnya orang Johor sebut pisang nipah. Ada juga pisang abu yang bagus digoreng tu. Dia kata tak ada, cik, tak ada jual, lama tak ada jual. Saya pun kebetulan balik kampung tanya, nak pisang tu. Oh, dia kata musim penyakit pisang ni, tak tahu tiba-tiba pucuk dia jatuh macam ni. Tak, maksudnya batang pisang itu terus macam ada yang makan di dalamnya. Itu kuasa Allah. Lau nasya'u lajalnahu tama. Kadang-kadang dia jadi kering, kita tengok pokok. Kita katalah kerana kemarau, kan? Tapi kemarau itu siapa yang buat? Allah Subhanahu Wa Taala. Kering pokok-pokok. Fazaltum tafakkahun. Petani kita duduk termenung tengok pokok kering, tak boleh buat apa. Macam-macam lah. Kadang-kadang berbagai usaha untuk memperbaiki, tetapi kita tidak mampu untuk menentukan perkara itu yang terbaik. Perkara itu boleh menghasilkan. Kadang-kadang kita tengok petani ni, dia tengok orang lain tanam ini jadi, dia pun buat itu. Kita tengok orang ni tanam sawit, sawit mahal. Dia pun tebang pokok kelapa biasa, tanam sawit. Tiba-tiba pokok kelapa biasa tinggi berbuah, sawit pula mahal. Nak tebang lagi pokok kelapa biasa. Itu semua ketentuan Allah. Walaupun pada pandangan mata kita memang ada sebab. Sebab kadang-kadang kelapa sawit ni merudum harganya atas sebab minyak, pasaran luar negara dan sebagainya. Yes, tetapi itu semua Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. So kita tidak bolehlah merana sangat dalam keadaan itu. Kita mestilah berusaha untuk memperbaiki. Sebab itu kita banyakkan doa kalau kita buat sesuatu. InsyaAllah kalau kita berdoa, walaupun nampak kita tak berjaya, tetapi mesti ada rezeki yang Allah berikan selain daripada perkara tersebut. Dan kita lihat juga di sinilah bila kita sebut tentang ada musim kering dan sebagainya, kita sebagai manusia, kita sebagai orang Islam, kita bersaudara, kita tolong menolong. Kalau kita lihat petani kita bermasalah, kalau jual mahal barang tu, janganlah kita nak menawar saja, nak murah saja. Patutnya kita bantu, kita beri lebih lagi. Nampak tak? Kita nak beli kelapa, dia kata kelapa RM5 sebiji, cik. Mahalnya. Dulu rumah saya banyak kelapa. Yes, betul. Tetap dulu. Sekarang kelapa tengah tak ada, dia kata.
Aduh, aku tak ada banyak lah. Kenapa kita bersoal jawab? Kita kena fikir, lihat dia nak jual RM5 itu mungkin agaknya kalau dapat jual 3 biji sehari, dapatlah dia memberi makan anak-anaknya RM15. Apa salahnya kita beli? Apa salahnya kita beri lebih? Tidak salah kan? Itulah kita tolong-menolong. Okey, itu cerita menanam lah. Dah terlanjur sebut. Tapi kita sekarang membaca ayat tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata, kalau kami mahu, kami kehendaki, kami jadikan dia kering. Jadi kalau dia tengah subur, tengah sihat walafiat, jangan sombong. Allah Subhanahu Wa Taala boleh sahaja mengeringkannya kering, tak berhasil. Begitu juga, dan kita dalam keadaan itu keadaan menyesal saja. Dan begitu juga bila Allah kata dia boleh keringkan, boleh suburkan pokok, jadi Allah nak tunjukkan kuasa dia. Apa yang kita kata susah sangat nak buat hari kiamat, apa yang kita kata tidak mungkin Allah jadikan hari pembalasan, bagaimana Allah bangkitkan kita semula. Perkara yang ada pun Allah boleh hancurkan dan boleh tumbuhkan balik. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah kata, inna lamughramun. Sesungguhnya, kata, sesungguhnya kami menanggung kerugian. Jadi dia duduk termenung, bukan Allah yang kata. Orang yang dikeringkan tanah tadi duduklah menyesal, termenung. Dia pun kata, ya Allah, kami ni menanggung kerugian. Ini perkara biasa yang kita lihatlah dalam masyarakat kita. Tiba-tiba banjir, pokok jadi kuning, semua mati, termenunglah. Tuan tanah termenung, asalnya daripada ladang besar, kaya raya, tiba-tiba kali ini musim semua tidak menjadi, maka mereka duduk termenung. Kemudian Allah kata, bal nahnu mahrumun, bahkan kami, Allah pula kata tadi, maaf bal nahnu mahrumun, bahkan kami. Petani tadi mengatakan tidak mendapat sebarang hasil, rugi. Tak maaf hari ni banyak terlalu-lalu sikit cakap. Dalam keadaan ini Allah terangkan ini, walaupun Allah nak tunjukkan bukti kuasanya, tetapi Allah nak peringatkan kepada kita, bila Allah beri kita sesuatu, Allah ada hak untuk mengambilnya kembali. Allah ada hak untuk menghancurkannya. Allah ada hak Allah, bukan ada hak, adalah hak Allah. Kalau ada hak itu maksudnya hak kita separuh, hak dia separuh. Tak, milik Allah sepenuhnya. Hak Allah sepenuhnya untuk dia mengambil. Hak Allah sepenuhnya untuk menghancurkan tanaman kita. Hak Allah sepenuhnya untuk menghancurkan apa yang kita ada sebenarnya. Jadi, kita sebagai hamba Allah kena tunduk patuh. Sentiasa menunjukkan bahawa kita ini manusia yang bersyukur apabila Allah memberi kita. Sebab itu, memang ada ayat yang menyebutkan daripada awal lagi. Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Ramai orang hafal ayat ini. Tapi kita hafal tapi kita lupa. Apabila kita ada, syukur kita kurang. Bila kita tak ada, baru kita mengadu pada Allah. Cuba ketika ada, ketika tanaman kita subur, ketika harta kita banyak, kita mengadu, ya Allah, hartaku banyak. Berilah aku petunjuk ke mana aku nak bagi harta ini. Berilah aku petunjuk bagaimana aku mahu menggunakannya. Itu perlunya kita. Apa sahaja kebahagiaan, apa sahaja kejayaan yang Allah beri kepada kita, kita syukur pada Allah dulu. Kita tanya Allah dulu. Kita dapat anak pandai-pandai, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, Kau anugerahkan aku anak yang pandai.
Ya Allah, tunjukkanlah dia jalan ke syurga-Mu. Ya Allah, berilah petunjuk pada dia. Bukan dok pergi tayang sana sini mengatakan anak aku berjaya gini, anak saya gini, anak saya gini. Anak kamu dapat apa? Si Along saya tu dapat 9A straight, A plus lagi semua. Duk tanya anak orang. Niat bagus tak apa. Takut ada niat tidak bagus dalamnya, menjadi riak pula. Kan? Apa salahnya kita terus, ya Allah. Bukan apa salahnya, sepatutnya. Ya Allah, terima kasih, syukur ya Allah atas kejayaan anak saya. Tunjukkanlah kami, berilah kami petunjuk apa lagi yang harus kami buat untuk kejayaan ini supaya dia menjadi hamba yang berakhlak tinggi, menjadi hamba yang patuh, yang taat kepadamu. Itu tentang anak. Kalau tentang harta pun begitu juga. Ya Allah, suburnya pokokku. Ya Allah, jagalah pokok ini. Ya Allah, tunjukkanlah saya ke mana saya nak gunakan hasil pokok-pokok ini nanti. Kemana saya nak guna, apa yang perlu saya gunakan. Sebab Allah Maha mengetahui keperluan kita. Kita mungkin perlu untuk makan, anak kita nak belajar, anak kita nak guna dan sebagainya. Dan Allah akan gerakkan hati kita. Siapa yang patut kita beri, siapa yang patut kita sedekah, yang patut kita infak, yang patut kita keluarkan untuk bantu. Sebab kadang-kadang kita fikir, saya nak bantu orang ni ke lebih bagus, bantu orang ni ke lebih bagus. Dilema pula kita. Kita tanya Allah. Ya Allah, gerakkanlah hati saya supaya saya membantu siapa yang lebih patut saya bantu. Kan? Itulah yang sepatutnya. Okey, agaknya terlalu sikit saya cakap. Cukup setakat itu, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmatinya, sentiasa mendapat bantuan dan pertolongannya, sentiasa mendapat rahmatnya, sentiasa dijaga iman kita, sentiasa diingatkan kita supaya kita mengingat ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kami bahawa kami akan dibangkitkan semula. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami hamba yang takut akan pembalasan di hari akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami seorang yang mengharapkan, kami yang mengharapkan belas ihsan-Mu, mengharapkan rahmah-Mu untuk berada di syurga-Mu, ya Allah. Itu perlu kita doa selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.